Bayangkan, apa yang Anda fikirkan tentang kuasa di parlimen? Adakah ia terletak pada Perdana Menteri atau pada satu orang di kerusi speaker? Jika saya kata ada jalan untuk menumbangkan sebuah kerajaan tanpa hayalak ramai tahu, adakah Anda percaya? Jangan kemana-mana kawan-kawan, dengar sampai habis, karena apa yang saya bongkar ini boleh mengubah cara Anda melihat demokrasi kita. Anda pasti tidak mau ketinggalan. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Mari kita mulakan dengan fakta yang paling penting. Menurut penganalisis perlembagaan, mana-mana usul, sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang, perlu difailkan dan mendapat kelulusan Speaker Dewan Rakyat sebelum ia boleh dibahaskan. Itu bukan pendapat politik kosong, itu adalah peraturan prosedur parlimen. Langkah yang pertama, failkanlah dahulu usul supaya ia boleh disempurnakan melalui proses atau prosedur yang dinyatakan dalam peraturan Dewan, kata Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dari UIAM. Dan pentingnya lagi, sama ada undi itu dijalankan secara sulit ataupun terbuka, itu hanyalah kaedah mengundi selepas usul diluluskan oleh speaker. Coba kita tanya diri kita sendiri. Kalau itu betul, apakah peranan sebenar Perdana Menteri dalam proses ini? Jawabannya mengejutkan ramai. Dari sudut perundangan, Perdana Menteri tidak mempunyai kuasa untuk membenarkan ataupun menolak sesuatu usul. Keputusan itu tertakluk kepada budi bicara speaker. Dalam erti kata yang mudah, jika pembangkang betul-betul mahu membawa usul undi tidak percaya, jalan awalnya ialah memfailkan usul itu ke pejabat speaker, bukan ke pejabat Perdana Menteri. Ini penjelasan yang jelas dan ringkas, dan ia bermakna banyak mitos yang berlegar tentang PM boleh halang, tidak tepat secara teknikalnya. Tetapi kawan-kawan, tunggu dulu. Jangan fikir semuanya selesai di sini. Baru beberapa minggu lalu, Perdana Menteri sendiri dilapor berkata kerajaan tidak akan menghalang sebarang undi keyakinan jika ia difailkan secara formal di parlimen. Beliau dikatakan telah mengarahkan agar speaker membenarkan ia dibawa jika diserahkan. Dengan kata lain, dari segi politik ada kata sepakat untuk tidak menghalang. Tetapi peruntukan undang-undang dan tata cara tetap perlu dipenuhi. Tetapi apakah sejarah memberitahu kita prosedur ini sentiasa adil? Jangan terkejut apabila Anda dengar contoh seterusnya. Mari kita lihat contoh itu. Bukti hidup bahwa undi keyakinan boleh menjadi senjata berbahaya atau permainan politik di Perak pada tahun 2020. Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu membawa usul undi percaya namun gagal memperoleh sokongan majoriti. Ia bertukar menjadi undi tidak percaya yang menghukum beliau. Proses itu dijalankan menggunakan kertas undi dan menampakkan betapa realitinya undi sulit didun boleh mematikan karier politik dalam sekelip mata saja. Ini bukan teori, ia pernah berlaku. Kemudian ada satu lagi episode yang mengingatkan kita. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah kehilangan sokongan majoriti bukan melalui satu undi formal di Dewan Rakyat, tetapi melalui perpecahan sokongan luar Dewan yang akhirnya menjatuhkan beliau. Perkara ini menegaskan satu perkara. Kejatuhan pemerintah boleh berlaku di luar kertas undi juga. Menerusi peralihan sokongan, pengisytiharan sokongan, dan peralihan politik belakang tabir. Ini memberi dimensi tambahan pada persoalan kita. Adakah proses rasmi cukup untuk memastikan ketelusan ataupun adakah kuasa sebenar lebih halus dan bersembunyi? Pikirkan ini. Jika kuasa boleh berubah tanpa undi awam, adakah rakyat masih berkuasa? Tunggu, ada lagi yang lebih pedas. Sebahagian pihak ini mendesak perbaikan undang-undang. Contohnya, bekas menteri dan ahli parlimen tertentu menyarankan perlu ada peruntukan khas untuk undi tidak percaya
supaya tidak bergantung kepada interpretasi standing orders semata-mata. Ada yang meminta agar speaker memberi penjelasan rasmi dan konsisten tentang prosedur ini, supaya tiada ruang yang dapat dimanipulasi. Tetapi bukan semua orang setuju soal tafsiran speaker. Majlis Peguam Malaysia pernah memberi amaran bahawa jika speaker secara berterusan menafikan peluang untuk mengemukakan usul keyakinan, itu boleh menjejaskan mekanisme perlembagaan untuk menentukan siapa benar-benar mempunyai sokongan majoriti dan dalam kata yang lain menidakkan fungsi asas demokrasi. Mereka menegaskan bahawa menafikan perbincangan dan undi tanpa asas perundangan yang kukuh mungkin bercanggah dengan prinsip perlembagaan. Ini bukan retorik, ini adalah hujah perundangan yang berat. Anda mungkin rasa speaker itu neutral, tetapi apa pula yang jadi jika kebijaksanaan itu dimainkan untuk tujuan politik? Nah, coba kita fikirkan. Baiklah, mari kita masuk ke bahagian yang paling kontroversi. Soalan-soalan yang akan saya tinggalkan untuk Anda debat di ruangan komen. Adakah budi bicara speaker kini menjadi titik kuasa yang terlalu besar dalam sistem kita? Jika speaker boleh menapis, menangguhkan, atau menetapkan syarat kepada usul tersebut, adakah itu memberi peluang kepada mana-mana pihak untuk menangguhkan semata-mata demi keuntungan politik? Atau adakah kebergantungan kepada peraturan standing orders wajar sebagai pengimbang agar parlimen tidak menjadi medan huru-hara? Saya mahu Anda fikirkan ini. Jika Anda adalah ahli parlimen pembangkang yang sah, apakah strategi Anda? Jika Anda adalah wakil kerajaan, bagaimana Anda mengekalkan kestabilan sambil menghormati proses? Mari kita jelaskan pula perbezaan teknikal yang sering disalahfaham. Usul undi percaya ataupun undi tidak percaya tidak disebut secara spesifik dalam standing orders. Yang ada hanyalah prosedur bagi usul am. Oleh itu, tafsiran speaker kepada standing orders menjadi penting. Jika speaker memutuskan bahawa sesuatu usul tidak memenuhi syarat, ia tidak akan dibenarkan ke meja perbahasan. Namun, jika usul itu diterima dan dibawa ke undian, parlimen boleh memilih untuk menggunakan kaedah undi terbuka ataupun mengundi secara sulit, bergantung kepada keputusan dewan dan amalan yang digunakan. Ini bermaksud perdebatan awal tentang bolehkah undi sulit dilakukan sebenarnya hanya relevan setelah usul itu dibuka, bukan sebelum ia diluluskan. Jangan terkejut apabila saya kata, walaupun peraturan nampak jelas, interpretasi dan permainan politik sering menentukan hasil. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk membayangkan dua skenario yang mudah. Skenario yang pertama, usul dibawa, speaker menerima, usul dibahaskan, undi dijalankan secara terbuka, kerajaan terus berdiri. Skenario yang kedua, usul dibawa, speaker terima, undi sulit diadakan dan keputusan memihak kepada pembangkang, kerajaan tumbang dalam semalam. Mana satu yang lebih adil? Mana yang memberikan ketelusan sebenar? Perlu diingat juga bahawa sejarah menunjukkan kejatuhan boleh berlaku di luar dewan melalui perpecahan dan peralihan sokongan. Jadi, undi di dalam parlimen hanyalah salah satu kunci daripada banyak kunci yang lain. Akhirnya apa yang harus kita minta sebagai pengundi dan sebagai pemerhati demokrasi? Tuntutan yang rasional ialah satu prosedur yang jelas dan didokumentasikan untuk usul no confidence, penjelasan awam oleh pejabat speaker tentang bagaimana keputusan dibuat dan jika perlu, pindaan standing orders supaya tiada ruang tafsiran yang melampau. Beberapa ahli politik dan pengamal undang-undang sudah mula mengangkat isu ini dan sekiranya Anda peduli tentang masa depan demokrasi, ini masa untuk menuntut ketelusan itu. Anda lihat, ini bukan drama parlimen biasa. Ini adalah tentang siapa yang memegang kunci kepada kuasa. Dan kunci itu mungkin lebih rapuh daripada yang kita sangka.
Sebelum saya tutup ataupun sebelum saya akhiri ulasan pada kali ini, satu cabaran kepada Anda di ruangan komen. Jawab soalan provokatif ini dengan hujah yang kuat. Jika speaker mempunyai kuasa menapis usul, adakah ia langsung menjadikan sistem kita tidak demokratik atau adakah ia perlindungan yang perlu untuk kestabilan? Nah, hujahkan. Baiklah semua, terima kasih karena telah menonton sampai habis dan mendengar ulasan video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan kongsi video ini kepada rakan politik Anda. Dan aktifkan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan apabila saya bongkar isu-isu panas yang lain. Jangan lupa semua, politik bukan sekadar permainan nama. Ia tentang peraturan, proses, dan kesan kepada hidup kita semua. Sampai jumpa di episode yang seterusnya dan ingat, tanya, sebab itulah cara kita semua berubah. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja. Terima kasih semua.